Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah taala untuk tazkirah kita pada pagi ini kita lihat kepada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Mula daripada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kata Ibnu Mas'ud, kalau di dalam Quran awak jumpa seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah awak memberi perhatian kepada seruan Allah Subhanahu wa taala ini, kerana di sana ada perintah yang Allah nak perintahkan dan ada larangan yang Allah nak larang awak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman ini sebagai suatu status yang tinggi bagi mereka. Sepatutnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah atau larang itu mereka dapat melaksanakan. Kerana mereka adalah orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya dengan hari akhirat, mereka percaya dengan rukun iman yang 6 tu. Sepatutnya mereka dapat melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Macam contoh kita perintah seorang postman untuk hantar surat, dan kita yakin, kita percaya yang dia dapat melakukan tugas itu. Siapa saja yang ada status itu atau label ataupun gelaran pada pekerjaan dia dapat melaksanakan, dia insya-Allah dia akan dapat melaksanakan tugasnya. Begitu juga. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, di situ apa saja perintah Allah selepas ini mereka sepatutnya dapat melaksanakan. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan bagi kita. Apa arti takwa? Itu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan meninggalkan apa larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk daripada golongan orang yang bertakwa, meninggalkan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kedua, wal tanzur, hendaklah setiap diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri. Jadi perintah ini tadinya umum kepada semua orang beriman, sekarang ini perintah kepada individu. Setiap jiwa itu, setiap diri. Ini kita kata responsibility. Dia punya tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab apa? Untuk dia melihat apa yang dia lakukan untuk hari esok. Sini hari esok ni kerana dekatnya hari akhirat, dekatnya hari kiamat, Allah panggil esok, hari esok. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia dah buat, kebaikan yang dia dah buat ataupun keburukan yang dia dah buat. Dua-dua, kebaikan yang dia lakukan atau keburukan, kejahatan yang telah dia lakukan, apa yang dia telah buat untuk hari esoknya. Jadi ini adalah asas kepada muhasabah, untuk seorang itu melihat apakah yang dia telah persiapkan untuk hari akhirat dia. Jangan dia sampai bila tiba hari akhirat baru dia nak teringat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkaru al-insanu fa anna lahu dzikra. Bila didatangkan neraka jahanam pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala kata pada hari itu seorang itu akan teringat. Yatadzakkaru al-insanu, seorang insan akan teringat apa yang dia telah persiapkan. Jadi pada waktu itu baru dia nak beringat untuk adakan persiapan. Allah kata fa anna lahu dzikra, apa guna peringatan pada waktu itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku persiapkan untuk hidup akhirat aku ini, untuk kehidupan akhirat itu. Jadi dia teringat, dia beringat pada waktu yang dah tak sesuai lagi, dah luput
pada masa yang dah luput tarikh ataupun masa untuk dia beringat. Itu di hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita. Allah nasihatkan kepada kita dan ingatkan kepada kita, hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia dah buat untuk hari akhirat, apa yang dia dah telah persiapkan untuk hari akhirat. Sudah tertentunya untuk persiapan kepada hari akhirat itu dengan beramal soleh. Ini sebagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir nanti bila di akhirat tu mereka impikan atau mereka cita-citakan untuk kembali ke dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Apabila salah seorang daripada mereka datang kematian, orang-orang zalim ini, dia akan berkata, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa nak kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, untuk aku melakukan amal soleh apa yang telah aku tinggalkan. Jadi pada waktu itu baru dia nak beringat, baru nak menyesal, baru nak beramal soleh, dan kita kata dah tak ada faedah lagi, tak berguna lagi untuk beringat pada waktu itu. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah setiap jiwa melihat apakah amalan yang dia telah lakukan untuk hari esok dia. Kenapa Allah gunakan hari esok? Kerana setiap orang ni hari akhirat dia atau hari kiamat dia boleh bermula secepatnya adalah esok. Esok dia boleh mati, lusa dia boleh mati, bila-bila dia boleh mati. Jadi dekat sangat hari akhirat ini, dekat sangat dengan seseorang itu. Hingga kan secepatnya adalah esok kita boleh. Jadi apakah yang kita dah siap, dan ini adalah suatu asas. Allah Subhanahu Wa Taala nak kaitkan kehidupan dunia kita ini dengan hari akhirat. Kenapa? Kehidupan dunia ni tak ada nilainya. Tak ada nilai kehidupan dunia kalau tak ada hari akhirat. Kalau kita tak linkkan dia, kalau kita tak kaitkan dengan dia hari akhirat. Apa kehidupan dunia itu? Kalau seorang, contohlah sekarang zaman pada masa orang semua kena penyakit virus, tiba-tiba mati. Jadi bila ada hari akhirat, dia memberi satu roh, memberi satu semangat kepada dia. Kerana dia tahu bila dia mati ni, dia akan pulang ke rahmatullah, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana ada dunia lagi. Di sana ada alam lagi yang lebih luas daripada alam dunia yang dia tinggal. Di sana ada alam lagi yang dia bebas, dan dia sihat, dan dia akan dibangkitkan dalam kejadian yang baru. Jadi dia look forward kepada hari akhirat. Walaupun dia sakit, walaupun dia ditimba musibah, walaupun dia dilanda dengan musibah, tapi dia optimis kerana di sana ada akhirat. Jadi penting sekali untuk kita, especially terutamanya pada sekarang ni, untuk banyak mengingati hari akhirat. Kerana hidup kita di dunia ini tidak bermakna kalau kita tidak kaitkan hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak cipta kita untuk satu kebinasaan. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Nanti kita akan hidup selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita untuk satu keabadian, untuk hidup abadi. Selama-lama kamu akan hidup. Dunia ni hanyalah perpindahan. Kematian hanyalah perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu penegasan, kerana bila manusia hilang sifat takwa atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pun dia takkan dapat rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah kita dapat masuk syurga. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini bergantung kepada ketakwaan kita. Dengan makin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapatkan takwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan contoh dengan berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala bila perintahkan kita berpuasa, la'allakum la'allakum tattaqun, moga-moga agar kamu bertakwa dengan puasa kamu itu. Jadi bila dapat takwa, Allah cakap
la'allakum turhamun. Ada satu stage lagi yang atas lagi, semoga-moga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu taala dengan takwa kamu itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa saja yang kamu amalkan. Di dunia ni amalan akhirat kita bergantung pada kehidupan dunia kita. Dan bila Allah Subhanahu taala amat mengetahui, Allah Subhanahu taala akan membalas apa saja amalan kita, yang baik ataupun yang buruk di akhirat nanti. Itu bukan Allah cuma tahu saja amalan kita, tak Allah mengetahui saja. Tidak. Allah mengetahui dan Allah akan membalas segala amalan kamu. Jadi apa yang kita buat hari ini, kita akan raih dia punya faedahnya, atau kita akan dapat dia punya siksaan dia. Nauzubillah, kita mohon pada Allah Subhanahu taala. Kita akan dapat ganjaran atau pahalanya di akhirat apa yang kita amal hari ini. Dan Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa Allah Subhanahu taala. Tadi Allah Subhanahu taala perintah kita bertakwa itu untuk kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu taala. Di samping itu Allah larang kita. Ni adalah larangan. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa Allah Subhanahu. Maksudnya lupa Allah Subhanahu taala, apa yang dimaksudkan dengan kata ulama? Lupa Allah Subhanahu taala, dia tinggalkan beramal. Dia tinggalkan amalan yang baik. Dia tinggal atau dia kerjakan amalan yang buruk. Orang yang lupa Allah Subhanahu taala, dia akan lakukan apa saja di dunia ini. Dia tak ingat halal haram, dia tak ingat syariat Allah, dia tak takut kepada syurga neraka, dan dia lakukan apa saja yang dia suka. Itu orang yang lupa kepada perintah Allah Subhanahu taala. Orang yang lupa kepada arahan Allah Subhanahu taala. Sebagai contoh, pagi ini ada di antara umat Islam yang lupa untuk solat. Dia bukan lupa, dia sengaja tak nak solat. Tak salah. Itu Allah Subhanahu taala kata, jangan kamu menjadi seperti orang ini. Jangan jadi seperti orang yang lupa kepada perintah, larangan, kewajipan mereka kepada Allah Subhanahu. Balasan dia apa? Fa'ansahum anfusahum. Allah Subhanahu taala, tengok tuan-tuan di sini. Bila kita lupa kepada Allah Subhanahu taala, biasanya Allah lupa kepada kita dalam ayat yang lain, tapi dalam ayat ni Allah kata Allah akan jadikan kita lupa diri kita sendiri. Fa ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka ni lupa diri mereka sendiri. Apa maksud mereka lupa diri mereka sendiri? Jadi dia lupa apa yang baik untuk diri dia. Dia lupa kewajipan dia. Dia lupa kenapa dia diciptakan di dunia. Dia lupa segala-gala tentang dirinya. Apa yang baik, apa yang dapat menyelamatkan dia lupa. Sebagai contoh solat. Solat ni baik, tapi kerana dia tak nak solat, dia tinggalkan solat, Allah jadikan dia orang yang tinggalkan solat. Padahal solat itu baik. Jadi dia lupa untuk melakukan amalan yang berfaedah untuk diri dia. Kerana dia lupa perintah Allah Subhanahu taala. Dan ini terjadi. Manusia hidup di dunia ini tanpa panduan, tanpa arah. Kerana apa? Mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu taala. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu taala. Allah jadikan mereka orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Sehingga mereka tak tahu apa tujuan dia hidup. Jadi kehidupan mereka ni bukan lupa tujuan hidup mereka. Lupa tujuan hidup mereka ni, mereka diciptakan oleh Allah SWT untuk akhirat. Jadi mereka lupa untuk nak beramal untuk akhirat. Segala-galanya lupa. Allah sifatkan orang yang tinggalkan perintah Allah SWT, orang yang tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu taala wajibkan, ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Ini satu gelaran orang yang fasik, iaitu orang yang derhaka. Kalau bahasa kita panggil orang yang derhaka kepada perintah Allah Subhanahu taala. Kita mohon Allah Subhanahu taala agar jauhkan kita daripada sifat kefasikan, iaitu tidak melakukan kewajipan perintah Allah Subhanahu taala, ataupun tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu taala larang. Jadi inilah peringatan bagi kita pada pagi ini, supaya kita sentiasa mengamalkan gaya hidup takwa kepada Allah Subhanahu taala, dan kita jangan lupa
untuk hari akhirat kita. Dunia ni sementara saja, kita akan berpindah kepada alam akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita daripada kalangan orang yang bertakwa, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri, lupa untuk nak berbuat baik, lupa untuk nak buat persiapan untuk hari akhirat, lupa untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tegar dan larang. Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sungguh besar kepada kita. Allah ingatkan kita, Allah tak nak, Allah tidak ingin kita disiksa. Allah tak nak kita disiksa di akhirat. Sebab itu di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, jangan ikut hasutan iblis, syaitan. Kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah taala kita sambung besok. Moga-moga connection bagus di esok hari. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.